So, cerita pada kali ni, aku nak ceritakan dekat korang tentang satu makhluk yang orang cakap memang ramai gila puji lah. Puji cantik, kaya raya, rumah besar-besar. Tapi persoalan dia, betul ke wujud makhluk ni? Dan kalau betul lah benda ni wujud, dekat mana dia tinggal? Tapi cerita ni, aku akan ceritakan berdasarkan pengalaman aku berjalan dengan seorang sahabat aku yang memiliki, orang cakap, mata batin lah. Mata batin ni dia dapat tengok apa yang kita tak dapat tengok. So cerita pada malam ini bertajuk Gunung Ledang. Bunian ni sebenarnya berasal daripada golongan jin. Macam kita tahu juga, jin ni pun macam kita juga. Ada jin baik, ada jin jahat. Ada jin kafir, ada jin Islam. Tak semua jin Islam tu baik, dan tak semua jin kafir tu jahat. Macam kita, sama macam kita. Tapi kena ingat satu benda, sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. So macam aku cakap tadi, jin bunian ni sama je macam manusia. So bila sama macam manusia ni, dia perlukan tempat tinggal. Macam before this, ramai orang tanya aku, kenapa bunian ni dia suka sorok orang lelaki je, dia tak suka sorok orang perempuan? Macam selalu kita dengar, asyik-asyik mesti orang lelaki je hilang. Jarang kita dengar orang perempuan yang kena sorok dengan bunian, betul tak? Jawapan dia satu je. Jawapan dia sebab perempuan di alam bunian ni lagi cantik berbanding dengan perempuan di alam kita. Manakala lelaki di alam bunian ni nak bandingkan dengan kita, kita lagi handsome daripada diorang. Selalunya hanya golongan raja sahaja yang boleh berjumpa dengan manusia. Tapi ni aku tak tahu betul ke tak. Ni aku just sampaikan lah apa yang aku tahu. Nak percaya ke tak, itu korang kena buat research sendirilah. Macam aku cakap tadi, sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Tapi bunian ni, dia sukakan orang yang baik-baik. So bunian ni duduk kat mana? Penempatan bunian ni macam-macam tempat. Dekat tengah laut ada, dekat kat pantai ada, dekat hutan ada, dekat gunung ada. Dia selalu cari tempat-tempat yang jauh daripada orang, tempat-tempat yang tak ramai orang, yang jarang orang pergi, tempat-tempat yang kosong lah, senang cakap. So balik pada cerita tadi, hari tu aku pergi Gunung Ledang dengan member aku. Time tu kita orang gerak 4 orang lah, satu kereta 4 orang. Memang time tu pergi tujuan dia nak mandi lah, bukan nak cari bunian ke apa ke, pergi sebab nak mandi je. Tapi dalam antara 4 orang tu, ada seorang ni memang gifted. Memang dia memang boleh nampak lah benda-benda yang bukan-bukan ni. And selalunya orang gifted ni memang dia penyenyak, dia tak banyak cakap. Waktu kita orang pergi tu hari weekdays. So time tu kita orang pergi hari Selasa tak silap aku. Bila sampai Gunung Ledang tu, kereta tak banyak, adalah 2-3 buah kereta. So kita orang sampai entrance Gunung Ledang, kita orang bayar duit parking. Tak silap aku RM2 duit parking dia. Kita bayar, kita orang parking betul-betul dekat depan bahagian entrance Gunung Ledang tu. Time tu memang tak ramai orang, ada 3-4 buah kereta je. And nak masuk ke air terjun Gunung Ledang ni, memang orang cakap kena jalan jauh sikit. Dekat situ, masa mula-mula nak naik pergi ke air terjun Gunung Ledang tu, kita kena lalu satu kawasan lah, kan? Satu kawasan resort. Memang resort ni memang cantik gila lah. Tak tahulah siapa duduk situ, tapi memang cantik gila. Kalau aku dapat peluang, memang aku akan duduk kat situ. Orang cakap apa memang, weh, depan Gunung Ledang kot, bangun pagi mandi, malam boleh mandi, siang boleh mandi. Kawasan dia pun memang orang cakap Instagramable. Bahasa apalah zaman sekarang ni kan. Tapi memang cantik gila lah. Dan kita orang nak masuk Gunung Ledang tu pun diselangi dengan air-air sungai mengalir. Kita orang target nak mandi dekat Kolam Puteri. Kolam Puteri ni berada betul-betul dekat atas Gunung Ledang. So memang kena daki sikit lah. Sebab apa nak naik sampai atas tu? Sebab air atas tu memang air fresh lah. Memang cakap air daripada gunung. Kalau kat bawah ni dah kotor sikit sebab air daripada orang mandi kat atas kan. Before naik, kita orang beli air mineral dekat kakak yang menjual dekat kaki Gunung Ledang tu. Kita orang beli air mineral, mahal bit. Air mineral dekat tempat lain selalunya RM1.50. Dekat kakak tu RM3 bit. Tapi biasalah, husnuzon lah. Maybe itu adalah air tapisan air Gunung Ledang kot tu yang mahal. And masa nak bayar RM3 tu, akak tu pun pesan. Dia cakap, dekat sini hati-hati dek, jaga bahasa, jaga tingkah laku, jaga perangai. And ada satu ayat dia yang paling last ni yang buatkan macam kita orang terfikir, tersentak jap. Dia cakap, kalau ada bunyi suara ke, ada bau apa-apa ke, jangan tegur. Kalau tujuan korang nak mandi, korang straight pergi tempat mandi. Jangan pusing mana-mana. Dan kita orang angguk,
Kita orang teruskan perjalanan kita orang. Mula-mula nak naik tu tak ada apa-apa. Kita orang lalu tempat kawasan perkhemahan, memang best lah dengan apa deruan bunyi air terjun ni kan. Lepas tu member aku yang gifted ni, senang cakap kita bagi nama dia Syamil lah. Syamil ni tepuk bahu aku dari belakang. Dia cakap, Mal, kau nak tahu something tak? Aku yang gemuk ni tengah mengah cakap, yo apa? Cakap ni 9. Dia pun cakap, kejap. Lepas tu dia jalan sebelah aku. Aku ni dah lah tengah mengah, babe. Mengah-mengah bila orang cakap separuh-separuh ni, kita rasa macam nak pijak halkom dia, betul tak? Dan aku iakan aja, aku jalan dengan dia sebelah-sebelah. Yang lagi 2 orang dah ke depan. Trail Gunung Ledang ni senang cakap, laluan dia okey. Memang dia punya laluan dia cantik lah. Tapi agak berliku-liku. Masa nak naik tu, belah kiri kita orang ada nampak air sungai mengalir, memang cantik gila jernih. Belah kiri kita orang ada kawasan hutan. Hutan yang kejap tebal, kejap landai, kejap tebal, kejap landai. Dan tiba-tiba masa tengah jalan-jalan tu, bunyi ayam berkokok. Kok. Lebih kurang macam tu lah bunyi ayam. Kita orang ni buat bodoh je lah. Yelah bunyi ayam, takkan nak excited pun kan. Dan si Syamil ni, yang aku cakap gifted tu, datang. Dia datang senyum-senyum. Dia cakap, weh, tu bunyi ayam hutan tau. Oh, excited dia cakap aku. Aku macam, betul lah bunyi ayam, takkan bunyi kambing pula. Cakap dalam hati lah, kan cakap daripada depan dia terasa. Dan aku buat bodoh, aku stay jalan. Aku jalan. Dia pun cakap lagi, nak tahu tak, orang Bunian sini, dia beli ayam tau. Dekat ujung sana, ada satu kandang ayam, ajar hutan. Dia siap tunjuk, babe. Dia tunjuk belah kanan, yang aku cakap hutan tu, tak ada orang langsung. Dia cakap, tu kandang ada kebun ayam. Dia cakap, aku buat bodoh. Aku jalan je. Dan si Syamil ni tambah, macam kita nampak sekarang, belah kanan kita ni dusun orang Bunian tau. Ni pokok-pokok buah dorang lah semua ni. Aku dalam hati malas nak melayan. Tapi aku jeling juga, aku tengok. Tapi belah kanan aku, pokok hutan je, babe. Tinggi-tinggi pokok hutan dia. Memang bukan pokok buah lah. Kan kita kenal pokok buah macam mana kan, buah manggis macam mana, buah langsat macam mana. Tapi kat belah kanan aku, memang pokok hutan. Memang semua pokok tinggi-tinggi je, tak ada langsung buah. Dan Syamil pun tambah, pokok ni kita tak nampak, Mal. Diorang je nampak. Sebab pokok diorang dengan pokok kita beza-beza sikit, Mal. Time ni aku dah macam malas nak layan. So aku terus jalan, aku buat bodoh, aku jalan je naik atas. Jalan jauh sikit, Syamil bisik lagi aku. Dia cakap, Mal, get ready, Mal. Depan ni ada pintu gerbang. Besar, Mal, gerbang dia. Tapi kau nampak kecil je kan, sebenarnya besar, Mal. And aku pandang depan, dekat depan aku, memang ada satu pokok. Ada 2 pokok, tapi pokok tu dia macam cakap kiri kanan. Sekatalah kiri kanan tu. Dia cakap, Mal, depan tu ada pintu gerbang. And bila kita orang melintas pintu gerbang tu, yang dia cakap pintu gerbang tu, Syamil ni bagi salam. Dia cakap, Assalamualaikum. Dia cakap kat kiri kanan, Assalamualaikum. Aku pandanglah budak ni kan, kau asal bagi salam kat pokok ni. Elok-elok orang nak mandi, kau buat aktiviti paranormal kat sini. Tapi ternyata aku dah ada rasa sifat ingin tahu. Sebab aku tahu yang dia ni ada gifted, boleh nampak. So aku tanyalah, men, kau bagi salam kat siapa, men? Dan dia cakap, oh tadi kat pokok tu ada guard 2 orang jaga kiri kanan. Aku tanyalah, oh rupa dia macam mana? Oh dia pakai baju putih, lepas tu dia pakai macam vest. Lepas tu dia pegang tombak, dekat pinggang ada keris. Tapi keris dia bukan macam keris kita. Keris dia, keris panjang. Syamil cakap, disebabkan aku ni someone yang suka paranormal activity macam ni, suka benda-benda seram macam ni, aku macam ada sifat ingin tahu lagi. Tapi ni 2 lagi member aku dah sampai ke depan lah. So aku dengan Syamil ketinggalan kat belakang sikit. Kita orang jalan, tiba-tiba sampai dekat satu batu besar. Nak lalu dekat batu besar tu, tiba-tiba Syamil ni terkejut. Ya Allah, terkejut dia sampai aku terkejut sekali. Dan aku tanyalah, oi, kau apa hal? Dia cakap, dia lah aku cerita kat depan sikit. So bila kita orang jalan-jalan depan sikit, dia bisik, dekat atas batu tadi ada seorang orang tua
pakai jubah berserban tapi bongkok. Dia tengah berdiri sebatu tadi. Dia pandang je depan, tak tahu dia pandang apa. Muka dia memang iras manusia biasa je. Syamil cakap macam tu. Kau telah bermain dengan aku. Maka kau akan berterusan bermain dengan aku. Orang yang paling... Dan bila kita orang naik lagi, kita orang nampak ada satu tip yang warna merah, tip polis tu kan. Tip polis cakap dilarang masuk. Di sebalik kawasan larang masuk tu ada satu macam kawasan lapang gila. Kawasan lapang, bersih. Dalam hati aku rasa macam, oh maybe tempat berkemah kot. Sebab memang lapang gila, bersih gila. Daun-daun gugur pun tak ada. And Syamil bisik, Man, sebelah ni perumahan orang bunian tau. Kita tak boleh masuk kawasan ni. Sebab tu dia letak tip tu. Sebab kalau kita tak nampak, tiba-tiba kita masuk kawasan dia, berkemungkinan kita akan masuk rumah orang tanpa kita sedar. Entah apa-apa nanti kita terpijak pinggan dia ke, kita rosakkan barang dia ke. Dan Syamil tambah lagi, dia cakap golongan bunian ni memang pendendam sikit. Andai kata kita terbunuh binatang peliharaan dia ke apa, nyawa ganti nyawa. So daripada situ aku dapat faham yang Gunung Ledang ni dia macam satu perkampungan. Dekat bawah ada macam apa, tempat pelihara haiwan. Lepas tu dekat atas sikit ada dusun-dusun. Dekat atas sikit ada satu perumahan, untuk perumahan orang kampung rendah-rendahan lah. Dekat atas sikit ada rumah bendahara, rumah menteri-menteri. Atas sekali baru istana Gunung Ledang. So kita orang teruskan naik tanpa ada gangguan apa-apa. Sampai dekat Kolam Puteri, kita orang terjumpa seorang pakcik dengan seorang isteri. Pakcik ni pakai serba kuning dan dia pakai kain ikat dekat dekat dahi tu, yang kain kuning dia ikat kat dahi. Sambil pegang satu botol air dia bang. Dia pesan, elok-elok mandi kat sini, jangan bagi kotor. Tapi time tu aku tak sure yang aku nampak serba kuning tu adakah orang betul atau orang bunian. Tapi kalau tengok muka dengan isteri dia pakai baju biasa, baju t-shirt dengan sweatrek. Tapi laki tu pakai baju kuning, serba kuning, warna plain kuning dengan pakai ikat kepala warna kuning. Dekat tangan dia pegang satu botol air. Dan dia turun ke bawah. Dan bila dah sampai Kolam Puteri tu, kita orang pun set up, kita orang mandi sepuas-puasnya. And bila tengok atas, memang aku cakap tinggi lagi dekat atas tu. Tapi aku macam tertanya, kenapa atas tak boleh naik Kenapa sampai sini je boleh naik? Atas tu kenapa dia blok jalan? Kita orang macam cari juga Kita orang berempat ni still cari jalan nak naik atas. Kiri kanan kena blok. Belah kiri macam hutan tebal gila, tak boleh lalu. Belah kanan pun ada batu batan yang memang cakap tak boleh nak masuk langsung. Dan bila borak dengan orang tua dekat situ yang tengah mandi bandar sekali tu kan, orang tua kat situ cerita yang kita mandi ni sebenarnya kolam-kolam bunian je ni. Kolam Puteri yang sebenarnya ada dekat paling atas. Malam-malam dayang-dayang akan mandi dekat sini. Tapi Kolam Puteri ni dia special sikit. So dekat atas, paling atas, golongan raja je yang boleh mandi kat situ. Kita ni golongan bawah-bawah mandi kat sini je. Pakcik tu cerita. And Kolam Puteri yang sebetulnya berada di betul-betul bawah istana Gunung Ledang. And maybe ada sebab lah kenapa dia blok kiri kanan tak bagi naik. Maybe dia dah hadkan, okay, manusia sampai sini je. Atas ni untuk orang yang kasta lebih tinggi. Sampailah kita orang stay sana. Dekat pukul 3 kita orang prepare nak balik. Dah penat mandi, nak balik. So kita orang siap-siap, kita orang nak turun bawah. Time ni macam biasa, dua lagi member aku dah sampai bawah. Memang dua memang jenis atlet-atlet lah, jalan laju gila. Aku yang besar ni dekat belakang. Nasib baik si Syamil yang pelik ni teman aku. Tengah-tengah turun, tiba-tiba terbau kari babe. Tengah turun tangga, tiba-tiba bau orang masak kari. Dalam hati macam, siapa rajin bawa bawang, bawa kobis, bawa ayam nak masak kari lautan ni? Dan Syamil pun cakap kat aku, sedapkan bau tu. Itulah bau bunian masak. Bunian ni makan macam kita je. Dan dia terus jalan ke depan. Sepanjang jalan turun tu, kita orang senyap, tak banyak cakap. Tapi aku ni macam terbayang-bayang apa yang ada dekat dunia belah sana. Aku jalan turun bawah sorang-sorang. Syamil adalah kat depan aku lebih kurang 2-3 tapak.
Macam contoh, aku melintasi satu kawasan lapang. Aku macam terbayang macam mana bentuk rumah dia, macam mana kehidupan dia, apa yang diorang buat. Sampai satu tahap sifat ingin tahu tentang alam bunian tu tinggi gila. And then tiba-tiba mata aku jadi gelap. Tengah jalan-jalan ni, relax-relax jalan, tiba-tiba mata aku macam nak pitam. Macam gelap-gelap, pusing-pusing je. Aku sampai kena pegang batu besar yang masa naik tadi Syamil cakap ada orang tua. Aku pegang, aku relax ya. Aku cuba ambil nafas. Tiba-tiba sambil dalam keadaan mata aku tengah gelap tu, aku terdengar satu suara. Suara berbisik. Suara orang tua. Suara dia macam serak-serak basah. Dia cakap, betulkan niatmu. Kau takkan selamat bila di duniaku. Suara tu datang daripada betul-betul sebelah telinga aku. Suara seorang tua yang serak-serak basah. Engkau telah bermain dengan aku. Maka kau akan berterusan bermain dengan aku. Orang yang paling Lepas je suara tu, aku terus macam tersedar. Aku pandang kiri kanan depan belakang. Mana tahu ada pakcik cakap apa kan. Tak ada, kosong. Time tu aku seorang je. Member aku, si Syamil yang paling dekat dengan aku pun dah depan 10 tapak pada aku. Dan aku terus lagi jalan dengan Syamil sampai ke bawah. Bila sampai dekat bawah, aku cerita kat Syamil apa yang jadi kat aku. Dan Syamil cakap, oh dekat batu besar tadi ke? Aku cakap, haa. Dan Syamil cakap, oh batu besar tadi memang ada orang pun tunggu. Yang aku cakap pakcik tu lah. Sebab pakcik tu tugas dia satu je. Dia macam pengawal. Tugas dia nak perhatikan had antara manusia dan juga alam bunian. Supaya tak ada kejadian orang bunian masuk ke alam manusia, manusia masuk ke alam bunian. Diorang memang kena jaga betul-betul bab batas ni. Sebab apa? Sebab andai kata kita terlepas masuk ke alam bunian, macam aku cakap tadi, bagi perempuan bunian, manusia lelaki ni ibarat memang secantik-cantik ciptaan. Andai kata kalau kita terlepas satu langkah ke dalam, memang tak dapat balik lah, babe. So itu saja cerita daripada aku untuk malam ni.